Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saya harap dapat dengar suara dengan jelas. InsyaAllah pada hari ini kita akan bersama 20 minit sahaja sementara menunggu waktu zuhur. 20 minit sahaja kita bersama Madrasah Harian Mursyid di page Mursyid dan di page muamalat.my. So kita stream dua sekaligus. Saya harap suara saya agak clear. Alhamdulillah. Pada hari ini saya akan kongsikan berkenaan dengan masih lagi berkisarkan tentang emas, kan? Kewangan Islam dan emas. Cuma pada kali ini kita nak bincang sedikit 20 minit saja. Ingat ya, 20 minit saja, kan? 20 minit ni santai-santai je lah sementara tunggu waktu zuhur. Zuhur pada hari ni 1.20 di Kuala Lumpur. So saya nak bincang 20 minit saja berkenaan dengan zakat emas. Zakat emas. Bab zakat emas ni kalau kita nak bincang secara ilmiah mungkin memakan masa 2 jam, kan? 2 jam perbincangannya, kan? Dia ada pembincangan yang detail, kan? Perbincangan yang terperinci, tetapi itu bukan objektif kita buat 20 minit 20 minit madrasah harian ni. 20 minit madrasah harian ni adalah untuk perbincangan santai. So saya pada hari ini saya nak bincang secara santai sajalah dalam masa yang terhad ini tentang zakat emas. Zakat emas. Biasanya apabila kita sebut emas maka kita akan teringatkan tentang zakat lah. Dan orang kita ni kalau berkenaan dengan emas dia akan teringat tentang zakat. Kalau duit itu mungkin ramai yang lupa, kan? Sebab apa? Sebab duit ni nisab duit sentiasa berubah-ubah. So mungkin kita tak pastilah tahun ni berapa nisab, kan? Tahun ni berapa nisab. Tetapi untuk emas dia boleh katakan tetap. Di Malaysia ni kita tetapkan 85 gram emas. Sebelum kita nak bincang tentang daripada mana datang 85 gram emas itu, kan? Kita bincang dulu berkenaan dengan pensyariatan zakat emas. Pensyariatan zakat emas ada di dalam Al-Quran. Alladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Itu jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-34. Allah bersabda, dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakan pada jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka dengan balasan azab siksa yang tidak terperi sakitnya. So ini begitu tegas lagi amaran Allah dalam Al-Quran. Adakah dengan kita memiliki emas dan perak sahaja kita sudah diwajibkan zakat? Sudah tentulah tidak, kan? Separuh ulama bincang panjang tentang ayat ini. Dalam ayat ini lahirlah hukum yang dinamakan sebagai hukum al-iktinaz. Hukum al-iktinaz. Apa maksud al-iktinaz? Majoriti fuqaha, boleh dikatakan hampir semua fuqaha mengatakan al-iktinaz ini kita menyimpan emas dan perak dan juga duit-duit lah dengan niat
tidak mahu membayar zakat ataupun memang tidak membayar zakat. Tetapi ada jugalah pandangan para sahabat seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Dia kata al-iktinas ini simpan apa-apa sahaja harta lebih daripada keperluan sehari. Tapi pendapat ini pendapat beliau lah, pendapat peribadi beliau. Maksudnya dia kata kalau ada lebihan daripada keperluan sehari maka dah diwajibkan zakat. So ini pendapat yang agak terpencil, pendapat para sahabat. Dan ramai ulama tak pakai pendapat ini, kan. Sudah tentulah kita tak pakai pendapat ini, kan, kalau tak hari-hari dikenakan zakat. Jadi zakat ulama tetapkan berasaskan kepada hadis, kan. Adakah memiliki emas 1 gram dah dikenakan zakat? Memiliki duit RM10, RM200 dah dikenakan zakat? Sudah tentulah tidak, kan. Dia zakat, dia ada kadar yang kita namakan sebagai kadar nisab. Kadar nisab. Kadar nisab ini kadar had minimum yang mewajibkan individu itu dikenakan zakat. Nisab ini ada banyak. Kadang-kadang kita panggil nisab untuk jenayah pun ada, kan. Nisab untuk jenayah pencurian contohnya. Orang yang mencuri lebih daripada rubu' dinar, suku dinar, boleh dipotong tangan dia. Sebagaimana dengan nisab dalam zakat. Nisab zakat ini, terutama zakat emas ini, sabit di dalam hadis. Dalam Quran tak ada. Dalam hadis Allah ceritakan tentang kadar nisab. Yang mana sekiranya kita memiliki minimum jumlah itu, maka kita diwajibkan zakat. So ada banyaklah hadis berkenaan dengan nisab, kadar nisab untuk emas dan perak. Ada sedikit perbincangan mungkin sedikit ilmiah, kan. Kita tak naklah bincang panjang, tapi saya nak bagi tahu juga sebagai amanah. Siapa nak tahu kena follow sesi lain bersama mursyid, kan. Kita akan buat sesi lain lagi, bincang secara ilmiah lagi, kan, tentang nisab ini. Secara umumnya hadis tentang nisab emas ini tidak begitu sahih. Walau bagaimanapun kata Imam Asy-Syafi'i, dia kata mungkin ada hadis yang tidak sampai kepada, hadis sahih yang tak sampai kepada kami, ataupun para sahabat telah berijtihad menggunakan kaedah qiyas pada zamannya dengan mengambil ukuran kadar nisab. Adalah hadis-hadis yang menyokong, tetapi hadis itu tidak begitu sahih. Hadis yang sahih ialah hadis tentang nisab perak. Nisab perak. Antara hadis yang ada tentang zakat emas, ialah likulli 20 dinar nisfu dinar. Likulli 20 dinar nisfu dinar. Iaitu setiap 20 dinar diwajibkan zakat setengah dinar. Setiap 20 dinar diwajibkan zakat setengah dinar. So maksudnya apa? Maksudnya zakat ini dikenakan setelah cukup 20 dinar. Dan ada hadis yang lain, laisa fi aqalli min 20 dinar syai'. Tidak ada satu pun zakat yang dikenakan terhadap emas yang kurang daripada 20 dinar. Persoalannya sekarang ini, berapakah 20 dinar itu kalau kita convert? So boleh follow lagi lah. Boleh follow lagi tak siang-siang ni, nak kira matematik sikit, kan. 20 dinar itu nak convert kepada gram. Ada banyak pendapat juga 1 dinar itu berapa gram. Ya, sebab zaman dulu dia tak guna sukatan dinar, dia guna sukatan dia tak guna sukatan gram. Dia guna sukatan dinar dan dirham. Dan dinar dan dirham juga macam mana nak timbang dia guna sukatan misqal, kan. 1 misqal 1 dinar. 1 misqal 0.7 dirham, kan. So misqal ini berapa kalau nak convert dengan gram? Tu ulama berbeza pendapat lah, kan, tentang conversion itu. 1 dinar itu berapa gram? Ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Kita kena bagi tahu secara ilmiah, secara akademik sikit tentang perbeza pendapat ini. Nanti kita akan ulas panjang tentang perbezaan pendapat ini. Tetapi majoriti ulama zaman sekarang pada hari ini, majoriti, terutama Malaysia, fatwa-fatwa di Malaysia semuanya memilih 85 gram emas sama dengan 20 dinar. Dengan mengambil kira 1 dinar
4.25 gram. 1 dinar sama dengan 4.25 gram. Sebab ada pendapat lain, ada kesan-kesan sejarah yang mengatakan 1 dinar 4.5 gram pun ada. Tapi tak apalah, oleh kerana fatwa di negara kita dah ambil pendapat 4.25 gram untuk 1 dinar, maka 20 dinar didarabkan jadilah 85 gram. So atas sebab itulah nisab zakat di Malaysia yang kita pilih adalah 85 gram. So saya rasa boleh dah sampai situ, kan? Zakat yang kita pegang di Malaysia adalah 85 gram. Cuma ulama berbeza pendapat juga tentang adakah semua emas mesti dikenakan zakat. Sebab pada zaman Nabi, emas adalah simbolik kepada mata wang, simbolik kepada duit, kan? Simbolik kepada wang yang digunakan pada setiap hari. Dan pada zaman Nabi juga ada emas yang digunakan sebagai barang-barang perhiasan. Ada emas yang digunakan sebagai barang-barang perhiasan. Jadi ulama berbeza pendapat juga, adakah emas perhiasan ini dikenakan zakat. Emas pada asalnya dia duit, tetapi apabila dia dijadikan perhiasan, adakah dia dikenakan zakat? Ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Sebelum itu, siapa yang tengok ini minta tolong share di FB masing-masing, kan? Kita sembang santai saja, kan? Walaupun bincang tentang pendapat ulama yang macam-macam, tapi kita sembang santai sebab kita tak bincang kenapa ulama pilih pendapat itu. Jadi saya nak cakapnya, ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama kata emas perhiasan tidak diwajibkan zakat. Nanti dulu, jangan habis lagi, kan? Emas perhiasan tidak diwajibkan zakat. Kecuali mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata emas perhiasan tetap dikenakan zakat. So emas perhiasan kalau cukup 85 gram emas, di sisi mazhab Hanafi kena zakat. Dan pendapat ini yang dipakai oleh negeri Perlis. Adapun di negeri-negeri lain, dia kata emas ni tidak diwajibkan zakat, emas perhiasan ni tidak diwajibkan zakat pada asalnya. Tetapi yang tak diwajibkan zakat itu sekiranya ia dipakai. Kan? Katalah emas perhiasan itu tidak dipakai, disimpan sahaja. So disimpan di dalam rumah, dia tak ada sampai pakai. Yang itu tetap sama hukumnya dengan emas yang biasa, iaitu emas pelaburan ke emas lain lah. Hukum asal emas iaitu dikenakan zakat. So emas perhiasan yang kalau tak dipakai dalam tempoh setahun, dia akan dikenakan zakat. Kena ingat di situ. Walaupun mazhab-mazhab lain lah. So jadi kita boleh buat kesimpulan, semua mazhab mengatakan emas perhiasan dikenakan zakat sekiranya ia disimpan. Tak kiralah negeri Perlis ke negeri mana-mana pun di Malaysia ini, kalau simpan tak pakai dalam tempoh setahun, maka ia dikenakan zakat. Kalau dipakai, bagaimana kalau kita pakai? Jadi kalau kita pakai, para ulama dalam 3 mazhab yang lain selain pada Hanafi kata, kalau pakai, kena tengok pula berapa kadar yang orang biasa pakai. Kan? Pada kebiasaannya orang pakai. Berapa kadarnya. So dalam kitab-kitab banyaklah ditetapkan. Dalam kitab-kitab, saya pun tak nak ceritalah tentang yang dalam kitab itu. Kan? Banyak yang dipakai dalam kitab. Tetapi yang kita nak cerita ialah yang di Malaysia lah. Yang di Malaysia ni, majlis negeri-negeri mengambil pendirian yang tersendiri lah. Dengan menetapkan berapa kadar kebiasaan yang kita katakan sepatutnya dikenakan zakat. Kan? So sebab itu negeri-negeri di Malaysia ni berbeza tentang kadar biasa yang dipakai. Yang mana sekiranya kita pakai dalam tempoh itu, kita pakai dalam jumlah itu, masih lagi tidak dikenakan zakat. Contoh, di wilayah Persekutuan, kadar biasanya katanya ialah 85 gram emas, 800 gram. Maksudnya kalau kita pakai 800 gram, tetapi dia tidak dikenakan zakat. Tapi kalau 800 gram itu kita tak pakai, simpan, tetap dikenakan zakat.
Kan? Di Selangor pun 800 gram juga kalau dipakai. Cuma beza negeri beza wilayah persekutuan dan Selangor. Selangor dia tengok kepada lebihan. Maksudnya katalah kita ada 800 gram, 801 gram. So 2.5% dikenakan terhadap 1 gram saja. Di wilayah persekutuan, kalau kita ada 800 gram, 2.5% kena terhadap 800 gram itu keseluruhannya. Tapi kalau tak pakai, ingat sekali lagi, kalau tak pakai 85 gram emas pun sudah dikenakan zakat. So berbezalah ikut negeri kan. Di negeri Kelantan tidak ditetapkan uruf, dia bergantung kepada individu tertentu lah dia pakai berapa kan. Kalau dia tak pakai itu dikenakan zakat. Tetapi kalau kita sengaja pakai dengan niat tidak mahu membayar zakat, maka ulama mengatakan haram sebab niat itu kan. Haram sebab niat itu. Okey, kita tengok pula di negeri-negeri lain. Contoh di Melaka 200 gram, di Pahang 500 gram. Kan? Di Kedah 85 gram. Di Kedah ni dia 85 gram emas, tetapi kalau dipakai, 80 gram emas tak dikenakan zakat lagi. Kalau 86 gram emas, kalau dipakai, 1 gram sahaja dikenakan zakat. So berbeza dengan perlis. Perlis pakai ke tak pakai ke, 85 gram emas dikenakan 2.5% kan, zakatnya. Kita ada 4 minit saja lagi. Saya nak jelaskan sikit perbezaan di fatwa perlis telah keluar satu fatwa yang baru kan beberapa hari lepas. Kita bermesyuarat pada hujung minggu baru-baru ini di Langkawi dan hasilnya mesyuarat ini hasil daripada kajian yang saya sendiri buatlah di Universiti Malaya dan dengan kerjasama daripada Sabnuha Jewellery. Dan dengan banyaklah kita dapat pendapat-pendapat daripada esayer kan, esayer yang terkenal itu Abdul Syukur kan, Anwar. Dan kita buat kajian detail lah tentang itu dan kita tengok pengamalan di negara-negara lain, di negara-negara Arab. So fatwa perlis yang terbaru, zakat perhiasan ataupun zakat emas, nisab zakat emas ini kita kira berasaskan ketulinan. Berasaskan ketulinan. So dia tidak semestinya 85 gram emas. Kan? Kalau emas itu emas tulen, contohnya kita ada emas 999. Cukup 85 gram emas kena zakat. Tapi kalau kita ada 85 gram emas yang kita tak pakai, emas perhiasan yang kita tak pakai, di emas perhiasan ini dia ada macam-macam dia punya jenis mutu emas itu. Ada 24K, ada 22K, ada 21K, ada 18K kan. Dekat Malaysia ni 916, 950 pun ada kan, 975, 750 kan. Majoriti perhiasan dekat Malaysia ni 916 lah. Majoriti je kan. So color-color dia pun berbeza kan. So 916 ini kandungan emas di dalamnya cuma 91.6% sahaja kan. Dia bukanlah kandungan tulen 100%. So dia ditambah dengan logam-logam lain di dalamnya untuk menguatkan, untuk boleh didesain, boleh diukir untuk jadikan color macam-macam lah kan. So ditambah di dalamnya logam-logam lain, so kandungannya adalah 91.6% sahaja emas. Jadi kalau 85 gram emas, yang mana emas 916, so dia masih lagi tak cukup emas tulen dia tu kan. Emas tulennya cuma 91.6% sahaja. So macam mana nak cukupkan nisab, nak samakan dengan 85 gram emas tulen. So dia kena tambah lagi lah. Seberat yang sewajarnya untuk dikenakan nisab untuk emas yang 85 gram emas adalah lebih tinggi daripada itu kan, lebih tinggi daripada itu, iaitu 916 ataupun 22K 92.79 gram. So bagi mereka yang ada emas 916 yang tak dipakai, dia kena berat emas dia 92.79 gram barulah dikenakan zakat. So kalau dia dah ada 90 gram barang kemas 916, semuanya 916,
dia masih lagi belum dikenakan zakat. Tapi diperlis sajalah. Di negeri-negeri lain insya-Allah saya sendiri akan cubalah bawa ke fatwa-fatwa negeri lain, sebab pendapat ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan pendapat mazhab Maliki dan majoriti mazhab lah. Mazhab Hambali juga terutamanya, kan. So, mazhab Syafi'i terutamanya paling tegas, dia kata mestilah emas itu, ketulinan emas itu ketulinan yang paling tinggi, kan, ketulinan yang paling tulen. So saya rasa cukup dah 20 minit untuk pada hari ini. InsyaAllah kalau nak detail itu, nanti sesi lain lah. Bukan sesi 20 minit ni. Sesi lain bersama mursyid pula kita akan buat. Kan? Biasanya kita akan pilih hari Khamis. Hari Khamis. Tak semestinya 20 minit, kita akan pilih waktu-waktu lain untuk kita bincang berkenaan dengan secara detail. Kan? Yang tak santai macam ni lah. Yang tak santai macam ni. Kalau yang santai-santai ni kita tak boleh detail sangat lah. Kan? So setakat itu saja untuk hari ini. InsyaAllah semoga apa yang disampaikan ini memberi manfaat kepada kita semua. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.